Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jom belajar bersama Cikgu Najwa dalam subjek fizik tingkatan 5 KSSM. Okey, apa khabar semua? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, kali ini kita teruskan kepada bab yang kedua, tekanan untuk subtopik 2.2, tekanan atmosfera. Ya, subtopik 2.2, tekanan atmosfera. Standard pembelajaran untuk subtopik kali ini adalah murid dapat memerihalkan tentang tekanan atmosfera. Seterusnya, murid dapat berkomunikasi tentang nilai tekanan atmosfera. Selanjutnya, yang ketiga, murid dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian yang melibatkan pelbagai unit tekanan. Dan yang terakhir, murid dapat memerihalkan kesan tekanan atmosfera ke atas objek pada altitud tinggi dan juga aras kedalaman di bawah laut. Baiklah, istilah penting yang akan dibincangkan dalam subtopik kali ini adalah yang pertama, berkaitan dengan konsep tekanan atmosfera. Seterusnya, yang kedua, kita lihat kepada alat pengukur tekanan yang terdiri daripada 3 jenis barometer, iaitu barometer merkuri, barometer 14 dan juga barometer aneroid. Seterusnya, yang ketiga ialah unit tekanan yang terdiri daripada 4 unit tekanan, iaitu Pascal dengan simbol PA, milimeter merkuri, mmHg simbolnya. Seterusnya meter air, meter H2O dan yang terakhir millibar, iaitu MBAR, millibar, M by millibar. Unit tekanan terdiri daripada 4 unit, iaitu Pascal, milimeter merkuri, meter air dan millibar. Dan yang terakhir, yang keempat, kita lihat kepada kesan tekanan untuk keadaan pada altitud tinggi dan juga kedalaman lampau. Okey, kedalaman lampau, bukan kenangan lampau ya. Altitud tinggi dan kedalaman lampau. Pertamanya jom kita lihat kepada konsep tekanan atmosfera. Okey, sila like dan subscribe Cikgu Najwa channel jika video ini bermanfaat. Alright, kita imbas seketika kesan kewujudan tekanan atmosfera. Kita tonton video pendek ini seketika. Okey, dari video pendek tadi, kita dapati kotak minuman menjadi kemik setelah air semuanya disedut keluar dan udara juga disedut keluar. Udara disedut keluar dari sebuah kotak minuman. Ruang di dalam kotak menjadi separuh vacuum dan tekanan udara di dalamnya berkurang. Tekanan udara di luar yang lebih tinggi akan menekan permukaan kotak dan menyebabkannya menjadi kemik. Tekanan di luar kotak ini disebut sebagai tekanan atmosfera. Jadi untuk subtopik kali ini kita nak belajar mengenai tekanan atmosfera. Di sekeliling bumi terdapat lapisan udara yang terdiri daripada pelbagai jenis gas. Okey? Lapisan udara ini mempunyai berat dan akan mengenakan tekanan ke atas permukaan bumi dan semua objek di dalamnya. Tekanan ini disebut sebagai tekanan atmosfera. Jadi, persoalannya di sini, apakah maksud tekanan atmosfera? Tekanan atmosfera ialah tekanan
yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang terdapat dalam lapisan atmosfera tadi bertindak ke atas permukaan bumi. Jadi tekanan atmosfera adalah tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara atmosfera yang bertindak ke atas permukaan bumi. Atmosfera ialah satu lapisan campuran pelbagai gas seperti nitrogen, oksigen dan karbon dioksida yang mengelilingi bumi. Okey, atmosfera ini adalah lapisan-lapisan udara yang meliputi bumi menjangkau langit setinggi beberapa ratus kilometer. Okey, lapisan udara ini mempunyai nilai jisim kira-kira 5 juta bilion tan metrik dan ianya mempunyai berat dan seterusnya akan mengenakan tekanan ke atas semua objek di bumi. Okey, dengan kata lain, berat atmosfera yang mempunyai jisim dalam unit kilogram iaitu 4.5-10^18 kilogram mengenakan tekanan atmosfera ke atas sebarang objek di permukaan bumi. Okey, contohnya kita berada pada aras laut, sebenarnya kita juga dikenakan tekanan atmosfera. Tetapi kita tidak merasai tekanan atmosfera tersebut kerana tekanan di dalam badan kita adalah sama dengan tekanan di luar. Walau bagaimanapun, sesungguhnya badan kita sangat peka terhadap perubahan tekanan atmosfera. Okey, contohnya, umpamanya telinga kita akan berdesing apabila kita mendaki gunung ataupun apabila kita berada di dalam kapal terbang. Jadi, stay tune untuk melihat kesan tekanan atmosfera pada altitude yang tinggi. Tekanan atmosfera adalah hasil daripada berat atmosfera yang dikenakan per unit luas permukaan yang bersentuhan. Okey, tekanan atmosfera bertindak pada semua arah dengan magnitude yang sama. Seterusnya, disebabkan oleh tarikan graviti bumi ke bawah, okey, atmosfera mempunyai ketumpatan udara yang semakin berkurang dengan altitude. Jadi, di sini tekanan atmosfera akan berkurang dengan altitude ataupun ketinggian. Maksudnya, semakin tinggi altitude dari paras laut, semakin berkurangnya berat lapisan-lapisan udara di atasnya menyebabkan tekanan atmosfera semakin berkurang. Okey, selanjutnya, purata tekanan atmosfera pada paras laut dikenali sebagai satu tekanan atmosfera ataupun singkatannya 1 ATM. Okey, 1 ATM tekanan di permukaan bumi ataupun pada aras laut. Okey, satu tekanan atmosfera piawai ni, satu atmosfera ni berupaya menyokong turus merkuri setinggi 760 mm ataupun dalam unit sentimeter sebanyak 76 cm. Okey, ketinggian ini adalah dikira secara tegak dari permukaan merkuri kepada aras merkuri yang paling tinggi. Okey, dengan itu satu atmosfera bersamaan dengan 760 mm merkuri bersamaan dengan 101,325 Pascal. Kita lihat pula nilai dan alat pengukur tekanan atmosfera. Jom like dan subscribe Cikgu Najwa channel jika video ini bermanfaat. Nilai tekanan atmosfera boleh ditentukan menggunakan barometer merkuri.
Sebuah barometer merkuri terdiri daripada sebatang tiub kaca berdinding tebal kira-kira 1 meter panjang yang mengandungi merkuri. Pada awalnya, tiub kaca itu diisi dengan merkuri sehingga penuh dan ditutup dengan penutup. Kemudian, tiub kaca itu diterbalikkan dan hujungnya direndam ke dalam mangkuk berisi merkuri. Apabila penutup itu dikeluarkan, turus merkuri di dalam tiub kaca jatuh sehingga suatu ketinggian tertentu dan kekal pada ketinggian tersebut. Tekanan atmosfera yang bertindak ke atas permukaan merkuri dalam mangkuk menyokong turus merkuri itu. Ketinggian turus merkuri bergantung kepada magnitude tekanan atmosfera. Aras merkuri dalam tiub kaca menurun sehingga tekanan yang disebabkan oleh turus merkuri di dalam tiub kaca diimbangi oleh tekanan atmosfera. Nilai tekanan atmosfera dinyatakan dalam sebutan nilai ketinggian turus merkuri itu. Contohnya, ketinggian turus merkuri H bersamaan dengan 760 mm. Ini bermakna paras merkuri di dalam tiub kaca akan menurun sehingga tingginya kira-kira 760 mm di atas paras merkuri di dalam bekas. Tekanan atmosfera kemudiannya dinyatakan dalam milimeter merkuri. Jadi di sini tekanan atmosfera PATM-nya bersamaan dengan 760 mm Hg. 760 mm Hg. Nilai ini merupakan tekanan atmosfera yang standard ataupun normal ataupun satu atmosfera yang diambil sebagai 760 mm merkuri. Seterusnya, ruang di atas turus merkuri di dalam tiub adalah suatu vacuum. Maka tekanan di dalamnya adalah sifar. Jika nilai H dalam unit milimeter ini kita tukar kepada unit SI, unit meter, iaitu kita akan dapat 0.76 meter. Ketumpatan merkuri nilainya 1.36 darab 10 kuasa 4 kg per meter padu. Seterusnya, formula PATM, tekanan atmosfera PATM sama dengan H rho G digunakan untuk memperoleh nilai tekanan atmosfera dalam unit Pascal. Jadi, kita gantikan nilai dalam formula ini. So, kita akan dapat 0.76 bagi H-nya. Darabkan dengan rho merkuri, 1.36 darab 10 kuasa 4. Darabkan dengan G di aras laut iaitu 9.81. So, selesaikan secara matematik, kita akan dapat nilai 101,396.16 Pascal. So, kita permudahkan, kita akan dapat 101,396 Pascal. Perlu diingat di sini formula P sama dengan H rho G digunakan untuk memperoleh nilai tekanan atmosfera dalam unit Pascal. Selanjutnya, nilai tekanan atmosfera boleh berubah mengikut perubahan cuaca dan juga perubahan altitude. Tinggi turus merkuri hanya berubah apabila terdapat perubahan tekanan atmosfera. Tinggi turus merkuri di dalam tiub tidak dipengaruhi oleh penggunaan tiub kaca yang berlainan diameter ataupun jika tiub kaca tersebut dicondongkan pada sudut yang berlainan. Alat untuk mengukur tekanan atmosfera yang seterusnya adalah barometer Fortin. Barometer Fortin terdiri daripada sebatang tiub kaca yang mempunyai panjang hampir 1 meter. Tiub kaca itu diisi dengan merkuri dan merkuri ini disokong oleh tekanan atmosfera. Barometer Fortin adalah sebuah barometer merkuri ringkas yang lebih canggih. Tiubnya dibendung oleh
tiub pelindung loyang dengan tingkap kaca pada bahagian atas tiub untuk melihat turus merkuri. Seterusnya, bekas merkuri digantikan dengan beg kulit yang boleh dinaikkan ataupun diturunkan dengan skru pelaras. Okey, sebelum mengambil bacaan, skru diselaraskan sehingga paras merkuri di dalam beg hanya menyentuh penunjuk. Okey, ketinggian turus merkuri diukur dari ujung penunjuk sehingga paras merkuri di dalam tiub. Alat ini mempunyai kejituan yang tinggi kerana mempunyai dua jenis skala, iaitu skala vernier dan juga skala milimeter. Okay, ukuran yang tepat bagi tinggi turus merkuri boleh diperoleh dengan menyelaraskan skru pelaras skala tersebut. Okay. Seterusnya, unit tekanan yang diukur oleh barometer 14 adalah dalam unit milimeter merkuri ataupun sentimeter merkuri. Contohnya, tekanan atmosfera pada aras laut adalah bernilai 760 mm merkuri ataupun bersamaan dengan 76 cm merkuri. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera di pusat kaji cuaca. Alat yang seterusnya untuk mengukur tekanan atmosfera adalah barometer aneroid. Ianya berfungsi secara mekanikal. Ianya terdiri daripada sebuah kotak logam separa vacuum yang tertekan pada suatu spring yang kuat di atasnya. Kotak ini dimampatkan oleh tekanan atmosfera bertambah dan dikembangkan apabila tekanan atmosfera berkurang. Jadi, ianya berupaya mengubah saiz apabila terdapat perubahan tekanan atmosfera. Gerakan kotak yang termampat ataupun yang terkembang diperbesarkan oleh suatu sistem tuas. Penunjuk yang disambungkan kepada sistem tuas dengan seutas rantai seterusnya digerakkan di atas skala bacaan. Maksudnya, perubahan kecil pada isi padu kotak logam akan digandakan oleh suatu sistem mekanikal ataupun sistem tuas untuk menggerakkan penunjuk barometer itu. Seterusnya, barometer ini mempunyai kelebihan sebagai barometer yang mudah alih kerana saiznya kecil dan tidak mengandungi merkuri. Biasanya barometer aneroid ini digunakan untuk memperoleh bacaan atmosfera dengan cepat di rumah, di dalam kapal ataupun pesawat udara. Biasanya barometer aneroid ini berfungsi sebagai altimeter, iaitu alat pengukur ketinggian dari aras laut di dalam sebuah kapal terbang. Sekarang kita lihat pula perbezaan di antara barometer 14 dan barometer aneroid. Dari segi penentuan nilai tekanan atmosfera, barometer 14 diukur dari perubahan ketinggian turus merkuri. Manakala barometer aneroid dilihat dalam perubahan isi padu kotak logam separa vacuum. Seterusnya, dari segi saiz, barometer 14 adalah besar dan sukar dibawa ke mana-mana. Manakala barometer aneroid adalah lebih kecil dan mudah alih. Dari segi tempoh untuk mengambil bacaan tekanan atmosfera, barometer 14 memerlukan masa yang lebih lama untuk memberikan bacaan tekanan atmosfera. Manakala bagi barometer aneroid, ianya memberikan bacaan tekanan atmosfera secara langsung ataupun secara terus dengan melihat penunjuk barometer aneroid. Dan yang terakhir, dari segi kejituan, barometer 14 mempunyai kejituan yang lebih tinggi,
yang mana kejituannya sehingga plus minus 0.1 mm merkuri, manakala bagi barometer aneroid pula kejituannya adalah lebih rendah yang mana kejituannya sehingga plus minus 1 mm merkuri sahaja. Kita lihat pula kepada unit tekanan atmosfera. Okey, sila like video ini jika ianya bermanfaat dan subscribe Cikgu Najwa channel agar channel ini terus berkembang. Unit SI bagi tekanan ialah Pascal dengan simbol P besar A kecil. Namun, unit tekanan yang lain masih boleh digunakan dalam pelbagai bidang. Contohnya milimeter merkuri, seterusnya meter air dan satu lagi iaitu milibar dengan simbol M bar. Jom kita lihat satu persatu unit-unit untuk tekanan. Unit tekanan yang pertama iaitu Pascal dengan simbolnya P besar A kecil. Unit Pascal merupakan satu unit SI bagi tekanan. Ianya digunakan dalam bidang sains. Nilai tekanan perlu dinyatakan dalam unit Pascal sebelum digantikan ke dalam rumus fizik. Seterusnya, contoh ya. Contoh tekanan atmosfera di puncak Gunung Kinabalu Sabah ialah 100,800 Pascal. Okay, ini contoh lain dalam unit Pascal. Unit yang seterusnya iaitu unit milimeter merkuri dengan simbol mmHg. Unit ini merupakan satu unit manometrik bagi tekanan. Ianya digunakan dalam bidang perubatan, meteorologi, penerbangan dan juga sains. Okay, contoh bacaan dalam unit milimeter merkuri contohnya adalah tekanan darah. Okay, iaitu katakan bacaan 120/80 mm merkuri menunjukkan bacaan sistoliknya sebanyak 120 mm merkuri manakala bacaan diastoliknya menunjukkan 80 mm merkuri dalam tekanan darah untuk seorang pesakit. Selanjutnya, unit tekanan juga iaitu dalam unit meter air dengan simbol mH2O. Unit ini merupakan satu unit metrik bagi tekanan. Ianya digunakan untuk tekanan air sama ada di dalam laut ataupun di dalam suatu takungan air ataupun dalam empangan. Okey, contohnya tekanan air dalam empangan bakul ialah 150 meter air. Unit tekanan yang terakhir iaitu milibar dengan simbol M bar. Okay, MBAR. Unit ini merupakan satu unit metrik yang kecil. Ianya digunakan dalam bidang meteorologi. Unit ini adalah setara dengan unit hektopascal dengan simbol HPA, hektopascal, di mana 1 milibar bersamaan dengan 1 hektopascal. Contohnya, bacaan dalam unit milibar adalah, contohnya katakan, tekanan atmosfera ialah 1013 milibar. Okey, sekarang kita lihat pula kepada penukaran unit tekanan kerana terdapat 4 unit yang kita telah pelajari tadi. Jom kita lihat bagaimanakah untuk menukar unit-unit tekanan ini. Contoh yang pertama iaitu bacaan tekanan darah seorang pesakit ialah 160/100. Persoalannya di sini, berapakah tekanan 160 mm merkuri dalam unit Pascal? Diberi ketumpatan merkuri Rho sama dengan 1.36 darab 10 kuasa 4 kg per meter padu
Dan pecutan graviti G sama dengan 9.81 meter sesaat. Okey, jom kita selesaikan sama-sama soalan penukaran unit ini. Okey, pertamanya kita kenal pasti masalah yang diberikan dalam soalan ini iaitu untuk penukaran unit tekanan 160 mm merkuri kepada unit Pascal. Okay, seperti yang telah dibincangkan tadi, bagi soalan seperti ini, kita gunakan formula P sama dengan H rho G. Okay, sama seperti formula tekanan dalam cecair yang telah kita bincangkan dalam subtopik yang sebelum ini. Okay. P sama dengan H rho G. Berapakah nilai H-nya? Okay, H diberi nilainya iaitu 160 mm. Okay, 160 mm. Jadi sebelum digantikan dalam formula P sama dengan H rho G, kita kena tukar dulu kepada unit meter. Jadi 160 mm bersamaan dengan 0.16. Okey, seterusnya rho telah diberi dan juga G telah diberi. So kita boleh terus dia gantikan dalam formula ini. Jadi P sama dengan 0.16 darabkan dengan rho. Salin je yang bahagian atas tadi 1.36 darab 10 kuasa 4 darabkan dengan 9.81. So, selesaikan secara matematik. Tekan kalkulator hati-hati. Kita akan dapat P sama dengan 2.13 darab 10 kuasa 4. Unitnya Pascal. Simple je kan? Gitu. Contoh kedua pula, iaitu tekanan maksimum yang boleh ditahan oleh sebuah tembok di tepi laut ialah 3.6 darab 10 kuasa 5 Pascal. Berapakah tekanan maksimum itu dalam unit meter air? Diberi ketumpatan air rho sama dengan 1.00 darab 10 kuasa 3 kg per meter padu dan pecutan graviti G sama dengan 9.81 meter sesaat. Okey, jom kita selesaikan sama-sama untuk soalan penukaran unit ini. Okey, yang pertama kita lihat maklumat yang diberi adalah tekanan maksimum dalam unit Pascal. Persoalannya untuk ditukar kepada unit meter air. Jadi formula yang digunakan adalah sama seperti tekanan dalam cecair iaitu P sama dengan H rho G. Okay, P tekanan maksimum telah diberi nilainya, rho telah diberi juga dan juga G telah diberi. Yang kita nak cari adalah H, iaitu tekanan maksimum dalam unit meter air. Jadi kita tukar formula ini, kita bawakan H-nya ke sebelah kiri. Jadi so kita tulis H sama dengan P bahagikan dengan rho G. So gantikan nilai dalam persamaan. So kita akan dapat H sama dengan 3.6 darab 10 kuasa 5 bahagikan dengan rho-nya iaitu 1.00 darab 10 kuasa 3 darabkan dengan 9.81. So, selesaikan secara matematik. Kita akan dapat H-nya bersamaan dengan 36.7 meter. Maka, tekanan maksimum untuk air tersebut dalam unit meter air adalah 36.7. Okey, seperti yang telah dikira tadi,
kita dapat 36.7 meter ini adalah dalam unit meter air untuk tekanan maksimum yang boleh ditahan oleh sebuah tembok di tepi laut itu. Aha, jom yang terakhir kita lihat kepada kesan tekanan atmosfera. Kesan atmosfera boleh dilihat pada altitude yang tinggi dan juga pada kedalaman lampau di bawah laut. Okey, stay tune untuk melihat kesan-kesan tersebut. Pertamanya, kita lihat kepada tekanan atmosfera pada altitude yang tinggi. Pada altitude yang semakin tinggi, udara semakin menipis, tekanan atmosfera semakin rendah. Oh ya, apakah maksud altitude? Altitude ialah ketinggian dari aras laut. Okey, tekanan atmosfera menurun apabila altitude semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh tarikan graviti. Molekul udara yang berdekatan dengan permukaan bumi ditarik bersama oleh tarikan graviti menyebabkan kenaikan tekanan. Seterusnya, pada altitude yang tinggi, ketumpatan dan suhu udara adalah lebih rendah. Oleh itu, kekerapan perlanggaran molekul adalah lebih rendah, menghasilkan tekanan atmosfera yang lebih rendah. Maka, semakin tinggi H-nya ataupun altitude-nya, semakin berkurang tekanan atmosferanya. Ataupun dengan kata lain, tekanan atmosfera berkurang dengan altitude. Pada altitude yang semakin tinggi, udara semakin nipis dan tekanan atmosferanya menjadi semakin rendah. Seterusnya, peratus oksigen dalam udara semakin berkurang. Keadaan ini memberi kesan ke atas manusia dalam keadaan altitude yang tinggi, iaitu menjadikan kadar pernafasan meningkat, penyerapan oksigen dalam paru-paru berkurang, kadar metabolisme meningkat, hilang selera makan, menyebabkan badan menjadi dehidrasi dan fikiran juga menjadi tidak jelas. Apabila berada pada altitude yang tinggi, beberapa penyesuaian dan tindakan perlu diambil bagi pendaki gunung dan juga kapal terbang. Contohnya, untuk pendaki gunung, mereka perlu membuat persediaan dan juga latihan fizikal sebelum mendaki. Seterusnya, menyediakan peralatan seperti jam tangan pintar yang boleh mengukur ketinggian altitude, tekanan darah dan juga suhu badan. Seterusnya, pendaki perlu mendaki dengan perlahan supaya badan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tekanan di sekeliling. Dan juga, pendaki perlu minum air walaupun tidak dahaga bagi mengelakkan dehidrasi. Bagi kapal terbang pula, kru kapal terbang perlu meninggikan tekanan kabin kapal terbang sehingga hampir sama dengan tekanan paras laut. Seterusnya, mengitar semula udara di dalam kabin supaya segar dan mengandungi aras oksigen yang mencukupi. Dan yang terakhir, mengingatkan penumpang minum air yang mencukupi untuk mengelakkan dehidrasi semasa penerbangan jarak jauh. Okey, sedikit galeri maklumat untuk tempat-tempat tertentu pada altitude yang tinggi. Contohnya di puncak Gunung Kinabalu, tekanan atmosfera adalah kira-kira 60% daripada tekanan atmosfera di aras laut. Seterusnya, pada aras penerbangan pesawat udara komersial, tekanan atmosfera ialah hanya 1/4 daripada tekanan atmosfera di aras laut. Dan satu lagi di ruang angkasa lepas, iaitu ruang di luar atmosfera bumi, tekanan dalam angkasa lepas adalah hampir sifar.
Maka kapal angkasa yang membawa angkasawan perlu meninggikan tekanan kabin kapal angkasa sehingga hampir sama dengan tekanan atmosfera di bumi supaya angkasawan tidak perlu memakai sut tekanan semasa di dalam kabin kapal angkasa. Memasang alat penjana oksigen untuk membekalkan oksigen kepada angkasawan dan juga menyediakan sut tekanan untuk dipakai oleh angkasawan ketika keluar dari kapal angkasa supaya dapat mengimbangi tekanan dalam badan. Jadi apabila berada di ruang angkasa lepas, perlu pelbagai ataupun banyak penyesuaian dalam kapal angkasa yang membawa angkasawan. Seterusnya, tekanan pada aras kedalaman lampau di bawah permukaan laut. Okey, pada aras kedalaman yang semakin lampau di bawah permukaan laut, tekanan air bertambah dengan kedalaman air. Penambahan kedalaman sebanyak 10 meter menyebabkan peningkatan tekanan air sebanyak 1 atmosfera. Tekanan yang dialami ialah tekanan air dan juga tekanan atmosfera. Okey, terdapat beberapa kesan ke atas manusia dalam keadaan aras kedalaman lampau. Antaranya, tisu badan menyerap gas nitrogen yang berlebihan. Seterusnya, gas nitrogen itu melarut ke dalam darah, menjadikan fikiran tidak jelas dan pembentukan gelembung nitrogen di dalam tisu atau salur darah jika tekanan dikurangkan dengan terlalu cepat. Maka beberapa penyesuaian dan tindakan yang perlu diambil oleh penyelam iaitu membuat latihan fizikal untuk menyesuaikan badan kepada persekitaran tinggi sebelum menyelam. Mereka juga perlu memakai sut penyelam untuk melambatkan kehilangan haba dari badan. Dan penyelam perlu naik semula dengan perlahan ke permukaan laut supaya gelembung nitrogen tidak terbentuk di dalam tisu dan juga salur darah. Bagi kapal selam pula, badan kapal selam diperbuat daripada keluli ataupun titanium dengan keratan rentas membulat untuk menahan tekanan sekeliling yang tinggi. Dan seterusnya, tekanan kabin kapal selam dikawal sehingga hampir sama dengan tekanan di aras laut untuk keselesaan anak kapal. Dan juga tangki oksigen ataupun alat penjana oksigen melalui proses elektrolisis disediakan supaya bekalan oksigen adalah mencukupi. Okey, kita imbas seketika untuk aplikasi tekanan atmosfera yang telah dipelajari dalam subjek sains tingkatan 2 dahulu. Okey, kita bincangkan beberapa aplikasi tekanan atmosfera di sini. Okay, contohnya untuk aplikasi yang pertama iaitu berkaitan dengan penyedut minuman. Okey, apabila kita menggunakan penyedut minuman untuk menyedut minuman yang berada di dalam gelas, tekanan udara di dalam penyedut minuman akan menjadi rendah. Tekanan atmosfera di bahagian luar yang lebih tinggi ataupun yang lebih besar bertindak ke atas permukaan air minuman dalam gelas akan memaksa minuman itu mengalir naik ke dalam penyedut minuman dan seterusnya masuk ke dalam mulut kita. Seterusnya, yang kedua iaitu penyedut getah. Okey, penyedut getah seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto 2.2 dalam buku teks fizik tingkatan 5 muka surat 49. Penyedut getah ni digunakan untuk mengangkat kepingan kaca yang besar. Bagaimana penyedut getah ini berfungsi? Okey. Penyedut getah ni digunakan untuk menggantungkan objek contohnya pada satu dinding. Okey. Apabila suatu penyedut getah ini ditekan pada permukaan licin, contohnya seperti dinding kaca tadi ataupun dinding berjubin,
udara di dalam mangkuk getah ini dipaksa keluar. Dan ini akan menghasilkan satu ruang yang hampir vacuum, menyebabkan tekanan di dalam penyedut getah tersebut menjadi rendah. Okey. Permukaan mangkuk yang licin, mangkuk getah yang licin itu menjadikan penyedut getah itu kedap udara. Seterusnya, tekanan atmosfera di luar yang jauh lebih tinggi akan menekan penyedut getah itu dan menetapkan kedudukannya pada dinding ataupun dinding kaca tadi. Okey, seterusnya yang ketiga iaitu picagari. Okey, apabila omboh ditolak ke bawah, udara dalam picagari dipaksa keluar. Tetapi apabila omboh ditarik ke atas, okey, tekanan udara di dalam ruang silinder picagari akan berkurang ataupun membentuk tekanan yang rendah. Tekanan atmosfera di bahagian luar cecair yang lebih tinggi akan bertindak ke atas permukaan cecair dan menolak cecair tersebut masuk melalui muncung ke dalam silinder picagari. Seterusnya, yang keempat iaitu sifon. Seperti yang telah kita ketahui, sifon terdiri daripada satu tiub getah yang digunakan untuk memindahkan cecair dari satu bekas yang lebih tinggi kepada bekas yang lebih rendah. Okey. Jadi yang pertamanya kita isikan tiub getah tu dengan cecair dahulu. Contohnya untuk buang air kotor keluar dari akuarium contohnya kan. Jadi mula-mula kita isikan tiub getah tu dengan cecair dan satu ujungnya dimasukkan ke dalam takungan A. Ujung yang satu lagi kita letakkan lebih rendah, contohnya di ujung bahagian C. Okey, jadi ujung yang satu lagi tu diletakkan yang lebih rendah pada bahagian C. Jadi air daripada takungan yang lebih tinggi ni boleh bergerak ke takungan yang lebih rendah pada bahagian C dengan bantuan tekanan atmosfera yang lebih tinggi bertindak ke permukaan air, menolak cecair tersebut masuk ke dalam sifon dan mengalir terus ke bekas ke bahagian bawah. Okay, dengan ini cecair dalam takungan A akan terus mengalir keluar melalui tiub itu sehingga takungan air A kering ataupun sehingga permukaan cecair dalam takungan A tersebut adalah sama aras dengan hujung tiub yang lebih rendah. Okey, seterusnya yang kelima pula ya. Okey, iaitu menggunakan tin, okey, untuk mengeluarkan contohnya susu pekat daripada tin. Macam mana kita nak keluarkan susu pekat tersebut dari tin? Okey. Jika kita hanya membuat satu lubang sahaja, okay, kita hanya dapat mengeluarkan sedikit sahaja susu pekat tersebut. Tapi untuk membolehkan susu pekat itu keluar keseluruhannya dari tin tersebut, kita perlu membuat lubang yang kedua ini. Apa tujuannya? Okey, tujuannya adalah untuk membenarkan tekanan atmosfera masuk ke dalam tin tersebut dan menolak susu pekat itu keluar dari lubang yang pertama. Okey. Jadi susu pekat itu akan mudah keluar kerana tekanan udara di dalam dan di luar tin adalah sama. Dan yang terakhir, kita lihat kepada satu lagi aplikasi iaitu pembersih vacuum. Apabila suis dihidupkan, kipas dalam pembersih vacuum ni akan berpusing dan menyebabkan untuk membolehkan udara disedut keluar. Apabila udara disedut keluar,
Hal ini akan menyebabkan tekanan udara yang rendah di dalam vacuum tersebut. Okay, tekanan atmosfera yang lebih tinggi di luar akan menolak udara dan habuk masuk ke dalam pembersih vacuum. Okey, inilah antara aplikasi tekanan atmosfera yang telah dipelajari pada suatu ketika dahulu, dan kita imbas kembalilah untuk subtopik ini berkaitan dengan tekanan atmosfera. Kesimpulannya untuk rantaian konsep bagi subtopik kali ini untuk tekanan atmosfera, kita telah mempelajari berkaitan dengan alat untuk mengukur tekanan atmosfera terdiri daripada 3 jenis barometer, iaitu barometer merkuri, barometer 14 dan juga barometer aneroid. Seterusnya, kita lihat kepada unit tekanan yang terdiri daripada unit Pascal yang merupakan unit SI untuk tekanan. Unit-unit lain juga boleh digunakan seperti milimeter merkuri, meter air dan milibar. Dan yang terakhir, kita telah lihat tadi berkaitan dengan kesan tekanan atmosfera pada altitude yang tinggi dan juga kedalaman lampau. Yang terakhir, selesaikan misi kita untuk pengukuhan bagi subtopik tekanan atmosfera, iaitu dengan menyelesaikan praktis formatis 2.2 dalam buku teks muka surat 55 untuk soalan nombor 1, 2 dan 3 sahaja. Selesaikan ya. Okey, sampai setakat ini dulu untuk kali ini. Terima kasih semua kerana sudi menonton video ini sehingga ke penghujung pengajaran. Cikgu ucapkan selamat maju jaya untuk semua dan semoga berjaya dengan cemerlang dalam subjek fizik. Okey, terima kasih sekali lagi kerana like, komen, share dan juga subscribe Cikgu Najwa Channel. Dan jangan lupa tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okey, semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Bye-bye.